bersama dengan rakan kita tugas akan kita. Kembali bersiaran bersama rakan di lapangan. Ada tekanan kita. Nazri Kahal sudah bersedia di SK Sacred Heart di Kota Kinabalu di bawah DON N20, DON Api-Api. Kalau sudah bersedia, boleh saja terus bersama dengan Haji Nazri, dan kita maklumkan ada juga temu bual bersama Christina Liu. Silakan Haji. Ya, Malina dan Rizal, kini saya masih berada di SK Sacred Heart, Kota Kinabalu, PDM di bawah N20 Api-Api. Ketibaan dan juga kedatangan pengundi masih meyakinkan, masih memberansangkan. Masih ramai di belakang saya menunggu untuk proses pengundian mereka. Ada 7 saluran disediakan oleh pihak SPR. Anda boleh lihat bagi saluran 3, 4, 5 antara yang paling ramai sekarang menunggu. Dan di tingkat atas itu Sekolah Sacred Heart, saluran 3, saluran 4, saluran 5, saluran 6 dan saluran 7 di bawah. Jadi bagi saluran 1 dan 2 agak lengang. Ini merupakan saluran warga emas dan mereka diberikan laluan cepat sebenarnya. Tetapi saluran 3, 4, 5 dan 6 agak memberansangkan pada ketika ini, tetapi pihak SPR dapat menguruskan dengan baik. Proses menunggu dan proses pengundian hanya mengambil masa 7 ke 8 minit. Kemungkinan pada waktu ini agak lewat sikit, mungkin 9 minit kerana ramai datang pada waktu ini jam 11 pagi. Tetapi apa yang penting, kawasan seperti Api-Api ini agak mudah bagi pengundi datang kerana kawasan bandar, mereka ada kenderaan sendiri, mereka tahu di mana sekolah dan juga kawasan pusat daerah mengundi yang akan mereka hadiri untuk membuang undi. Tetapi ia mungkin berbeza bagi zon-zon lain seperti di zon 1 di daerah Kudat, Kota Marudu dan Kota Belud. Tetapi kalau kita bagi sedikit senario bagi zon 2 ini di kawasan perbandaran Kota Kinabalu. Ini satu kawasan yang begitu tinggi literasi politik, dan rata-rata yang saya temui tadi, warga tua, warga emas, anak muda, wanita, lelaki dan juga pihak yang berkepentingan seperti NGO dan juga petugas kerajaan, mereka datang untuk menunaikan tanggungjawab dan mereka rasa ini satu tanggungjawab yang tidak perlu dipertikaikan. Walaupun baru sahaja mereka menunaikan tanggungjawab pada 2 tahun lalu, tetapi kali ini mereka perlu yakin pilihan mereka yang akan menentukan siapa yang akan mentadbir Sabah bermula hari esok. Jadi ini merupakan satu perkara yang agak menggembirakan kita sebagai wakil media melihat keterujaan pengundi untuk turun mengundi biarpun dalam SOP COVID-19 dan fatigue politik. Itu yang kita dengar tadi daripada penganalisis politik. Tetapi dari pengamatan saya di DON Api-Api dan juga di kebanyakan kawasan di 73 DON Sabah, keterujaan politik masih tinggi dan cuma bagaimana ia dapat diterjemahkan dalam bentuk undi yang akan mereka pilih. Jadi kalau di kawasan Api-Api ini, pastinya kelompok perniaga, kelompok usahawan, kelompok yang memiliki premis-premis perniagaan amat sekali terkesan dengan COVID-19. Kedatangan pelancong merudum. Kalau hari biasa sebelum PKP, kita tahu Kota Kinabalu ini merupakan satu hub utama kedatangan pelancong dari timur Asia seperti Jepun, Korea, China, Taiwan dan Hong Kong. Tetapi kali ini hampir tiada langsung di kawasan restoran makanan laut, hotel-hotel mewah ataupun di resort-resort sepanjang Kota Kinabalu ini. Memang agak malap, merudum dan juga tidak ada orang kata pun suasana yang kita boleh lihat sebelum ini. Tetapi apapun, Datuk Christina Liu, calon bagi PKR N20 Api-Api ini, ada membuat sedikit ulasan selesai saja beliau menunaikan tanggungjawab sebentar tadi. Kita dengarkan. Ya, baik. Ini kali adalah baik. Saya sudah melawat 3 pusat pengundi. Nampaknya proses adalah baiklah. Ada sini sana sikit teething problem, but selesaikan sekarang. Settle down lah. So I hope that it will ramai pengundi akan keluarlah hari ini. Harapkan cuaca yang baiklah, jangan ada hujan-hujan lah. Itu saja. So hopefully everything is okay and the result will be out by tonight lah.
what happened, seperti apa yang saya katakan, itu kuasa adalah kembalikan kepada rakyat lah. Let them decide lah what they want. Datuk Christina Liu, calon PKR dan juga bekas Timbalan Ketua Menteri Sabah, beliau merasakan inilah masanya mandat dikembalikan kepada rakyat kerana beliau memang merasakan persaingan amat sengit di N20 api-api kerana 9 penjuru semuanya kuat-kuat belaka. Timbalan Presiden PCS ada di sini, Presiden LDP ada di api-api juga, Deputi Presiden PBS ada di sini, 3 calon bebas dan juga dari PPRS dan Gagasan. Jadi beliau merasakan tidak salah, ini proses demokrasi biasa dan kembali kepada rakyatlah yang menentukan siapa yang akan mereka pilih bagi N20 api-api. Di sini ada 5 pusat daerah mengundi di sekitar api-api, kawasan yang berjumlah 19,149 pengundi, majoritinya dari etnik Cina dan juga majoriti yang besar juga dari Bumiputera bukan Islam. Jadi pastinya kawasan perbandaran dia akan memberi refleksi bagaimana bentuk cara memilih berkaitan dengan politik, iaitu dari sudut apa yang saya katakan tadi, dari sudut tabir urus, dari sudut survival ekonomi mereka kerana mereka orang meniaga dan pembayar cukai yang tegar. Mereka mahukan ketulusan dalam pentadbiran kerajaan, mereka mahukan hak-hak Sabah diangkat dan juga hubungan harmoni antara persekutuan, dan mereka mahukan keterlibatan lebih ramai wanita dalam politik. Sebab itu kawasan seperti api-api, Likas dan Luyang ini agak terbuka berbanding zon-zon yang mungkin kita bincangkan awal tadi, Rizal dan Malina dengan rakan UMS, di zon seperti di Kudat, Kota Marudu dan juga di Kota Belud. Kalau di zon timur, Semporna, Kunak, Lahad Datu dan Tawau, dia agak berbeza. Kalau saya bagi sedikit senario, mungkin orang di api-api boleh datang Malina dan Rizal dengan mudah. Mereka ada anak yang boleh bawakan kereta terus sampai ke pintu sekolah Sacred Heart. Tetapi bayangkan kalau di Sebatik, mereka tinggal di pedalaman jauh berpuluh kilometer untuk turun mengundi. Kalau tiada kenderaan, siapalah yang akan membawa mereka keluar? Kalau mereka tinggal di pulau, kalau pusat daerah mengundi mereka ke seberang tanah besar, bagaimana mereka nak menyeberang melalui tongkang, sampan ataupun feri? Kalau di Kudat itu di Bangi, antara anjung paling akhir Borneo, Kepulauan Bangi itu lebih besar daripada Singapura. Tetapi penduduknya populasi amat kecil, mereka masih menggunakan air hujan dan juga air perigi. Bayangkanlah bagaimana mereka nak menunaikan tanggungjawab hari undi hari ini. Kita boleh bagi sedikit refleksi bagi masyarakat Malaysia, bagaimana Sabah itu kemajmukan demografi, psikografi yang amat berbeza. Semalam saya di Tenom, di Kemabung dan juga Melalap, di ketinggian Bajaran Croker sebelah di Keningau. Jadi kehendak mereka berbeza. Majoriti murut di situ, tetapi mereka mahukan lebih sebagai bagaimana pengundi dapat menentukan pemimpin mereka, walaupun berdegar-degar retorik politik diberikan oleh calon politik, calon parti, tetapi akhirnya kehidupan mereka seperti biasa. Jadi kehidupan rutin, hidup hari ke hari untuk menyediakan makanan di atas meja, aspal yang mereka mahukan untuk membawa keluar barangan seperti pisang, kopi dan sebagainya. Kalau hujan lecak besar dan anak-anak ke sekolah terpaksa menjinjing kasut sebelum ke jalan besar untuk ke sekolah. Jadi semuanya ini penting untuk kita beri sedikit kataupun ruang untuk kita fikirkan bagaimana rakan-rakan kita di Sabah survive dalam kehidupan di tahun 2020. Pastinya MA63, perjanjian persekutuan, pada mereka agak janggal, terlampau jauh sebenarnya. Tetapi itulah kehidupan dan kita akan terus meneliti hari undi, dan sikit sebanyak itu secara langsung nampaknya masih ramai di N20 api-api di Sekolah Sacred Heart di kawasan Kota Kinabalu ini. Dan SOP masih terus diberi penumpuan dan dipertingkatkan. Masing-masing ada pelbagai cara memakai mask. Kalau nanti saya ambilkan gambar Malina, ada yang pakai face shield, ada yang buat sendiri, ada yang melukis di mask mereka dengan parti masing-masing. Jadi inilah warna-warni Pilihan Raya Negeri Sabah
dan begitu juga di kawasan-kawasan rakan-rakan saya yang lain di seluruh wilayah negeri Sabah jam 11 pagi ini. Malina dan Rizal. Okey. Terima Baik, kasih terima Nazri kasih. Kahar. Terima kasih. Sebelum